Hayati bersama rancangan tafsir Al-Quran hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-83. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-19 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram itu kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa asbabun nuzul ayat ke-19 surah At-Taubah ini adalah berkenaan dengan kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu An-Nu'man bin Bashir yang berkata, suatu hari ketika berada di mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa orang sahabat lain. Lalu salah seorang antara mereka berkata, aku tidak peduli untuk tidak mengerjakan suatu amalan perbuatan kerana Allah setelah aku masuk Islam. Aku hanya akan memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji. Manakala orang lain pula berkata, bukan perkara itu, tetapi memakmurkan Masjidil Haram. Seorang yang lain pula berkata, bukan perkara itu, tetapi berjihad di jalan Allah adalah lebih baik daripada apa yang kamu semua katakan. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menegur mereka dengan berkata, janganlah kamu semua meninggikan suara di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jika kamu telah melakukan solat Jumaat, maka pergilah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan tentang apa yang kamu semua persisihan itu. Setelah selesai, maka turunlah ayat ke-19 surah At-Taubah ini. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyambung huraiannya dengan menjelaskan perkataan siqayah ialah pemberi minuman, di mana dari segi bahasa ia mempunyai 3 makna. Pertama, tempat yang mempunyai air di mana manusia berkumpul untuk mengambilnya. Kedua, alat untuk minum seperti gelas. Ketiga, ialah pekerjaan memberi minuman kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, di mana ia menunjukkan perkara yang dilakukan oleh suku kaum Quraisy di bawah kepimpinan dan tanggungjawab Al-Abbas yang memberi jemaah haji minuman daripada perahan anggur yang dicampurkan dengan air. Kemudian, setelah datang Islam, tugas tersebut dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa zaman jahiliyah, terdapat beberapa jabatan yang diketuai oleh tokoh masyarakat pada ketika itu.
Antaranya ialah diyah, iaitu tebusan atas pembunuhan. Hamalah, iaitu denda. As-sifarah, iaitu berkeupayaan melakukan perdamaian jika ada puak yang bersisih faham. Keempat, al-uqab, iaitu petugas bendera. Yang kelima, ar-rifadah, iaitu pemberian sumbangan untuk membeli unta. Yang keenam, al-masyurah, iaitu petugas yang menguruskan balai pertemuan, an-nadwah, yang dijadikan tempat berkumpul dan berunding. Ketujuh, al-i'annah, iaitu markas persiapan perang. Yang kelapan, al-hukumah, iaitu petugas yang mengumpul harta yang diperoleh daripada denda jemaah haji. Yang kelapan, al-aisar, petugas yang menjaga alatan memanah. Semua fungsi jabatan tersebut dibatalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada, kecuali jabatan al-imarah dan as-siqayah yang memakmurkan Masjidil Haram dan memberi minuman kepada jemaah haji. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-19 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini merupakan sebuah pertanyaan yang berbentuk istifham inkari, iaitu pertanyaan untuk menafikan. Maka janganlah kamu menyangka orang yang memberi minuman kepada jemaah haji dan mengimarah Masjidil Haram itu adalah sama martabatnya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Tidak sama. Bahkan Allah menegaskan pada ayat berikutnya sebagai jawapan atas pertanyaannya, tidaklah mereka itu sama di sisi Allah, meskipun perbuatan lain adalah baik dan terpuji. Adakah ia sama dengan kemuliaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala dan hari akhirat? Adakah ia sama dengan darjat orang yang berjuang di medan perang mempertahankan agama Allah? Jawapannya, tidak sama. Kerana mereka yang mengimarahkan Masjid Haram atau memegang kunci Kaabah atau memberi minuman kepada jemaah haji hanyalah kerana perbuatan itu merupakan pekerjaan turun-temurun daripada keturunan saja. Sedangkan mereka menyembah berhala di zaman jahiliah. Ada juga yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka tidak ikut berjuang di medan perang. Oleh itu, mereka yang mengimarah Masjidil Haram dan memberi minuman kepada jemaah haji akan tinggi darjat mereka di sisi Allah sekiranya timbul keimanan dalam diri mereka dengan beriman kepada Allah, hari akhirat, mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Sekali lagi ayat ini menegaskan bahawa setiap perkara mestilah dibina atas dasar iman dan bukannya dengan mengimarahkan Masjidil Haram dan menyembah berhala atau memberi minuman kepada jemaah haji kerana inginkan pujian semata-mata. Pada penghujung ayat ke-19 surah At-Taubah ini, Allah menegaskan bahawa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-19 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa walaupun memberi minuman dan mengimarahkan Masjidil Haram adalah pekerjaan ini baik, namun darjatnya tidak sama dengan orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Golongan pertama yang memakmurkan Masjidil Haram tidak akan sama dengan golongan kedua yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Di sisi Allah, darjat kedua-dua golongan tersebut adalah berbeza. Oleh itu, pembalasan yang diberikan juga adalah berbeza sama ada di dunia maupun akhirat. Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan menyatakan bahawa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim ke jalan kebenaran. Kerana itulah mereka tidak mengetahui bahawa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah lebih utama daripada sekadar memberi minuman kepada jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-19 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini merupakan pertanyaan Allah yang ditujukan kepada orang musyrikin Quraisy. Wahai orang musyrik, adakah kamu sifatkan perbuatan kamu memberi minuman kepada para jemaah haji dan menjaga kebersihan Masjidil Haram itu adalah sama taraf dengan keimanan kepada Allah dan berjihad menegakkan agama Allah? Pertanyaan ini merupakan jawapan yang berbentuk soalan
kepada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, iaitu salah seorang bapa saudara Rasulullah SAW yang telah mengemukakan soalan kepada kaum muslimin dengan berkata, jika kalian berasa lebih mulia kerana telah mendahului kami dalam memeluk agama Islam dan berhijrah ke Madinah, maka kami juga mempunyai kemuliaan dan kebanggaan kami sendiri. Kerana kamilah yang mengimarahkan Masjidil Haram dan kami juga menyediakan minuman kepada jemaah haji. Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata bahawa ayat ini diturunkan untuk memberi jawapan kepada kemuskilan Al-Abbas, iaitu untuk menyatakan bahawa kemuliaan yang sebenar itu terletak pada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat serta berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-19 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-19 surah At-Taubah ini merupakan suatu teguran daripada Allah kepada kaum musyrikin yang berasa bangga dan sombong dengan keberadaan mereka di tanah suci dengan mengimarahkan Masjidil Haram dan memberi minuman kepada para jemaah. Mereka mengira amalan kebaikan yang dilakukan itu sudah memadai berbanding iman dan jihad bersama Rasulullah SAW di jalan Allah. Sedangkan mereka sebenarnya kufur, tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka semua perbuatan yang mereka lakukan hanyalah sia-sia dan tidak mendapat sedikit pun pahala dari kedudukan di sisi Allah. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menghayati kata-kata Syekh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah halaman 74 dan 75 pada perbahasan tentang pembinaan Masjid Nabawi serta fungsi sebenar masjid. Semoga ada manfaatnya buat para pendengar yang beriman sekalian. Beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka perkara yang pertama dilakukan oleh baginda ialah membina masjid. Ini menunjukkan kepentingan masjid dalam Islam. Apatah lagi terdapat pada masjid itu mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang besar kedudukannya dalam kehidupan Muslim. Masjid tempat yang menyatu padukan mereka, mendidik jiwa, menyedarkan hati dan akal, menyelesaikan masalah, dan di masjid juga dizahirkan kekuatan serta prinsip mereka. Sejarah masjid dalam Islam telah membuktikan bahawa daripada masjid lahirnya tentera Islam yang memenuhi bumi dengan hidayah Allah. Daripada masjid juga diutuskan obor cahaya dan hidayah untuk muslimin. Bermula daripada masjid juga telah subur dan berkembangnya benih ketamadunan Islam. Tidaklah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Khalid, Sa'ad, Abu Ubaidah dan seumpamanya mereka yang merupakan tokoh agung sejarah Islam, melainkan para penuntut di Madrasah Muhammadiyah, iaitu pendidikan Rasulullah SAW yang bertempat di Masjid An-Nabawi. Jadikanlah masjid sebagai tempat utama dalam semua institusi kemasyarakatan kita. Jadikanlah masjid tempat memainkan peranan dalam mentarbiah manusia, melahirkan tokoh, membaiki kerosakan masyarakat, memerangi kemungkaran dan membina masyarakat atas asas takwa dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-19 surah At-Taubah ini ialah, pertama, menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, memakmurkan masjid bermaksud mendirikan solat, berdoa, berzikir dan menegakkan syiarnya. Ini menggambarkan bahawa masjid bukan sekadar tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menyampaikan mesej risalah dakwah Islam. Kedua, umat Islam telah menjadikan masjid sebagai tempat penyatuan ummah dengan melahirkan persamaan, memupuk sifat kasih sayang sesama Muslim dan saling bantu-membantu, di mana akhirnya akan membentuk sebuah masyarakat dan negeri yang disebut dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.